Bahasanya puitis dan ceritanya sungguh menyentuh. InsyaAllah, Ana sedia untuk membantu. Alhamdulillah. Syukran kathir, Ustaz. Harami! Harami! Oh! Ma'alish ya walad. La. Contoh. Anda okey ke, Mi? Okey, tak apa. Sikit je. Macam mana, Ustaz? Dapat dompet Akis? Ustazah, maafkan Ana, Ustazah. Amir, nampak beg duit Balkis? Tak ada pula. Kenapa hilang ke? Macam mana Ustaz dapatkan dompet Ana? Panjang ceritanya, Ustazah. Tapi biarlah perkara itu menjadi rahsia. Ana tak sabar nak tunggu Intan masak ni. Ana pergi dulu. Nak masak apa? Sibuk cari jodoh. Yang Anta tak puas hati sangat ni kenapa? Kenapa anda cakap? Amir, dia dijerut rasa bersalah selagi Enta tidak menyatakan pendirian Enta dalam hal ini. Jadi, cubalah nyatakan perasaan sebenar Enta terhadapnya. Wardah benar-benar merasa terhimpit. Jika Enta menyatakan padanya bahawa Enta menyintainya, dia akan cuba mempertahankan cintanya pada Enta. Apa yang harus aku katakan kepadamu? Aku pernah berjanji untuk tidak akan meluahkan perkataan cinta kecuali hanya untuk isteriku yang sah. Dan kau belum menjadi isteriku. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات Ana sengaja ajak Anta makan. Sehari dua ni, tengok Anta murung je. Anta kuas? Ana kuis. Lakin Ana dapat rasakan yang Anta sedang rindu kat orang Malaysia kan? pandai yang tak teka. Ginilah kehidupan. Tak semua orang akan berkahwin dengan orang yang mereka cintai. Ada perkahwinan yang menjadi ujian dan ada juga perkahwinan yang menjadi syurga dunia. Dalam sejarah, isteri Firaun namanya Asia. Suaminya dilaknat Allah, sedangkan diri dia dijanjikan syurga. Kita tengok kisah Nabi Lut, seorang nabi, isterinya pula kufur dan dimurka Allah. Betul kata Inta. Kadang-kala perkahwinan ini merupakan ujian dari Allah. Inilah takdir yang telah Allah tentukan. Segala perjalanan hidup kita telah ditentukan, telah tertulis di Lauhul Mahfuz lagi. Kenapa ni? Masalah hutang lagi ke? Awak diam boleh tak? Saya nak fikir pun susah dah. Yelah, cubalah cakap apa yang awak fikir. Mana tahu saya boleh tolong. Tolong apa? Kalau setakat berniaga kain batik macam ni, berapa sangat untungnya? Lainlah kalau ada emas ke, belian ke, bolehlah juga. Sahlah ni mesti masalah hutang kan? Saya tak fahamlah dengan awak ni bang. Mana pergi duit gaji awak? Awak berjudi Hei, awak jangan tuduh sembarangan ya. Kalau tidak, tak pasal-pasal tangan saya naik ke muka awak. Saya ni nak tolong awak. Yang awak nak ugut-ugut saya ni pula kenapa? Sudahlah, malas saya nak cakap dengan awak. Saya keluar lagi baik. Baru je balik dah nak keluar. Bang, awak nak pergi mana tu?
Ah! Ana dengar cerita esok Cikgu Hamdi nak bawa kita ke Naim Limban. Jadi bolehlah Ana berjumpa dengan sepupu Anta. Kita ke sana untuk ambil buku rujukan, bukan untuk jumpa sepupu Ana. Alah, kalau Ana nak buat dua-dua sekali pun tak apa kan? Yelah, orang kata sambil menyelam minum air. Enta ni nak mengurat pun, pastikan Al-Quran tu lancar. Hafazan kena jaga. Kalau asyik nak berangan je, nanti hafazan pun lupa. Ana tahulah. Tapi kan, kalau boleh, Ana nak berkahwin lah dengan Wadah. Kahwin? Oi, mana sekejap. Masalahnya, Papa Wadah tu materialistik. Dia langsung tak sukakan pelajar agama. Dia tak kenal Ana ni siapa lagi tau. Ana pemidato yang terhebat dekat sekolah ni. Ana pernah masuk pidato peringkat negeri. Kalau dia tahu siapa Ana ni, kemungkinan dia akan berubah pandangan dia. Ya, Enta memang hebat berpidato. Tapi yang tulis teks pidatonya ialah Amir. Enta ni hebat pun sebab menumpang kebolehan Amir. Jangan beranganlah nak mengurat Wadah. Wadah, tak nak pergi makan ke? Malas lah nak pergi. Majalah apa kau baca ni? Oh, majalah Al-Hafiz. Ada kelas kau sekarang. Inilah majalah tahunan Sekolah Mahat Tahfiz Al-Quran. Oh, ni mesti sepupu kau si Rahim yang bagi kan? Taklah. Aku yang minta dengan dia. Kalau si Rahim tu tak adanya nak bagi majalah ni kat aku. Siapa tu? Inilah Amir Mukhlis. Kenal? Dia salah seorang penulis yang aku minat sangat. Aku minta majalah ni pun sebab aku nak baca tulisan dia lah. Oh, amboi. Jadi kau ni kiranya peminat dia lah? Bolehlah sikit. Sikit je. Kau main kau sekarang Wadah? Tak sangka aku kan, pelajar terbaik sekolah ni berminat dengan penulis majalah Al-Hafiz. Oi! Maaf, Wadah, aku tak sengaja. Tak mana? Tak nampak ke aku jalan tadi? Dah lah. Awak pergi. Amir, handsome juga kan? Kenapa? Kau nak ngurat dia ke? Ada berani. Ni Wardah lah, Wardah. Mestilah aku berani. Aku kan ada kelas ni. Hoi, perasannya kau ni. Bukan perasan lah. Ni kenyataan. Kalau aku jumpa dia nanti, tengoklah aku ayat dia. Kau mimpi je lah dulu ya. Manalah tahu nanti jumpa betul-betul. Kau tengoklah. Nanti aku jumpa betul-betul, aku ayat lah. Yelah. Wadah, Tasnim. Ya, Cikgu Rana. Kebetulan dah bertemu dengan awak berdua. Cikgu nak bagi tahu. Esok editor redaksi dari Mahat Tahfiz akan singgah ke bilik sumber kita. Mereka nak pinjam majalah sekolah kita yang lama-lama. Jadi cikgu nak kamu berdua bantu sediakan dan kemaskan bahan yang mereka perlukan. Boleh? Mahat Tahfiz? Ya, betul cikgu? Ya. Wadah, cikgu nak pesan satu je. Jaga kelakuan kamu nanti ya. Jangan lebih-lebih. Cikgu tahu kamu tu kadang-kadang brutal sikit. Okey, Cikgu. Tunggu beres punya, jangan risau. Bagus. Cikgu nak masuk ke kelas dulu. Okey.
Ya Allah, kenapa lama sangat ni? Tak maaf, Ustaz. Sampai berjanggut tak tunggu. Biasalah, Ustaz. Nak pergi sekolah perempuan kan? Kenalah bersolek lebih sikit. Kira manalah tu ada yang kenal ke nanti? Entah ni Zaki. Baru je tingkatan 5. Dah ada hati nak kahwin ke? Memang dia nak kahwin, Ustaz. Dari semalam lagi duk cerita pasal perempuan je. Semua lelaki mesti nak kahwin. Anta pun sama juga. Katan cuma tak mau mengaku saja kan? Sudahlah tu. Tak payahlah kita nak bertengkar. Sekarang ni kita nak pergi sekolah Naim Lebanon. Masuk kereta sekarang. Masuk. Weh, macam mana muka aku? Tak. Mana tengok? Macam nenek kebaya? Orang tanya betul-betul ni. Yelah, okey. Kau ni kenapa hari ni? Buat terbiat ni? Selalunya tak adalah nak jaga keterampilan. Hari ni lain lah. Hari ni kan aku nak jumpa pelajar tahfiz. Kenalah jaga standard. Kang Ustaz nama sekolah tu? Payah Ustaz nama sekolah konon. Sudahlah. Cepatlah. Kita ni okey? Okey, serius cepat. Banyak kan? Ya. Tajuk pun cantik, bahasa lembut. Betul. Ustaz. Pujaan hati kau. Pendiam sangatlah dia tu. Tak sesuai dengan kau. Siapa aku ni? Diamlah. Cikgu, tujuan kami kemari adalah kerana ingin mengambil majalah Sekolah Naim untuk dijadikan bahan rujukan. Tambahan pula, kami merasakan majalah sekolah ini sangat bagus dari segi persembahan, susu atau bahannya sama ada di luar ataupun di dalam. Selain itu, boleh tak kalau kami bukunya. Nanti pilihlah mana yang nak dipinjam. Wada, tolong angkat buku tu ke sini. Okey. Tak apa cikgu, biar saya tolong ambilkan. Nampak berat je buku tu. Tak apa. Biarlah saya ambil. Sudah biasa dah ambil buku ni. Tak apa. Maafkan saya, silap saya. Minta maaf. Biar saya tolong angkat buku. Ustaz harap enta gunakanlah bahan yang kita ambil ni. Cuba siapkan desain majalah ni sebelum deadline. Ana akan cuba, Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, apa ciri-ciri wanita yang baik? Anta ni
Tak ada soalan lain ke? Biasalah Ustaz. Remaja sekarang memang nak tahu sangat benda macam ni. Yalah, Ustaz faham. Biasanya wanita yang baik mempunyai ibu bapa yang berpegang teguh pada agama. Ibu bapa yang menjaga halal haram serta mengasuh anak-anaknya dengan akhlak mulia. Jadi nak tahu seseorang itu baik atau tidak, kena lihat sikap ibu bapanya dahulu. Lebih kurang macam itulah. Sebab itulah Nabi kita menyuruh kita mencari isteri yang baik. Sebab sikap ibu akan mempengaruhi anak-anaknya. Nabi pernah bersabda, pilihlah tempat untuk menyemai benih kamu. Kerana sikap pasangan kamu akan mempengaruhi zuriat kamu. Kalau ibu bapanya materialistik, anaknya jenis yang gedik, maknanya kita tak boleh pilih dia sebagai pasangan hidup kita. Kalau boleh elakkanlah. Tapi kalau entan nak juga, tak mengapa. Tapi dengan syaratnya, entan kenalah mempengaruhi keluarganya. Dakwah dengan keluarganya ke, atau mengubah cara hidupnya supaya jadi baik. Kalaulah entan dapat ubah cara hidupnya jadi baik, Masya Allah, banyaknya pahala entan dapat. Mampu ke entan nak bimbing orang lain? Diri sendiri pun belum tentu terbimbing lagi. Belum cuba, belum tahu. Tak apa. Mulalah sedikit demi sedikit. Nabi bersabda, sesiapa beramal dengan apa yang dia tahu, nescaya Allah akan mengajarnya perkara yang dia tidak tahu lagi. Dan sabda Nabi lagi, sebaik-baik amalan ialah amalan yang berterusan, sekalipun dibuat sedikit-sedikit. Rahim. Oh Rahim. Ya. Apa pendapat Enta kalau Ana mengarah wadah? Enta ni biar betul. Enta serius ke? Iyalah. Enta sendiri dah dengar cakap Ustaz Hamdi. Kalau bukan Ana, siapa lagi nak bimbing wadah jadi lebih baik? Tak semudah tu Zaki. Kita ni masih muda. Masih mentah. Banyak lagi yang kita kena belajar. Lebih baik kita belajar dulu. Bila dah betul-betul berilmu, baru boleh bimbing orang lain. Ya ke? Tapi Ana rasa Ana tak boleh tunggu lama. Ana akan cuba berkenalan dengan wadah. Kalau lambat lepas Ana nanti. Jadi, apa rancangan Enta? Ana nak tulis surat. Surat cinta. Cuma Ana nak minta alamat wadah. Boleh hantar bagi? Betul ni? Pandai ke Enta nak tulis ayat-ayat cinta ni? Pandai-pandai Ana lah. Tolonglah bagi alamat wadah. Yelah. Terima kasih. Terima kasih. Allah. Dah buat surat tu dah? Bang, lebar nak senyuman tu sampai ke telinga. Dah selesai ke masak lawak? Bang, saya tanya ni, selesai dah ke masak lawak? Dah. Dah?
Ni awak pergi pinjam duit ke apa tadi ni? Awak ni tak ada soalan lain nak tanya dengan saya. Bosanlah saya macam ni. Saya ni bukannya apa bang. Saya tak naklah rezeki kita sekeluarga bercampur dengan benda syubhat. Jangan-jangan awak pergi pinjam Along tak? Macamlah saya ni miskin sangat nak mengemis dengan Along. Sudahlah. Weh, sini kau tahu ah? Semua benda dia tahu. Aku kan sahabat kau. Aku boleh rasalah apa yang kau rasa. Itulah, aku memang tengah terfikir pasal dia lah ni. Tengok tu. Kau rasa kan, Amir suka tak perempuan macam aku? Tu yang aku pelik tu. Macam manalah kau boleh terpikat dengan budak skema macam Amir tu? Entahlah. Tapi aku macam berminat sangat nak kenal dengan dia. Sopan, beradab, menghormati orang lain, pandai baca Quran, pandai menulis. Aku rasakan seorang yang romantik. Romantik? Alah. Tak sesuai dengan kau, Wadah. Betul tak padan? Padan. Aku rasakan apa yang dia tengah buat sekarang kan? Dia tengah menghafal Al-Quran. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Apa dia? Ana nak hafal Quran ni. Terima kasih tau sebab bagi alamat Wadah kat Ana. Ana nak ingatkan entah. Papa Wadah tu sangat materialistik. Wadah sendiri jenis gedik. Dia pernah berkawan dengan seorang lelaki namanya Samsul. Ya ni. Kata dah betul. Tak baik tau cerita sembarangan ni. Mana ada sembarangan. Ana tahulah. Tapi dia dah putus dengan lelaki tu. Lelaki tu anak datuk. Tapi perangai macam hantu. Wadah sendiri yang minta putus dengan lelaki tu. Bagus macam tu. Jadi Ana ada chance lah nak tegur Wadah. Ana rasa orang macam Inta ni tak ada chance nak tekan Wadah. Fahim, Zaki, diam. Maaf Ustaz. Aku nak tanya kau sikit Tapi kau kena jawab jujur, okey? InsyaAllah. Agak-agaknya kan Amir suka tak perempuan macam aku ni? Tu yang aku muskil tu. Sebab aku rasa Amir tu suka perempuan yang pakai tudung labu. Labu ni? Kalau jalan tu mata tunduk ke bumi. Pijak semut pun tak mati. Ini aku tengok kau jalan pun macam Minah Rock. Brutal. Betul. Aku rasa sopan lah. Sejujurnya kan aku rasa aku boleh berubah jadi lebih baik. Ni, pakai tudung labu, perbuatan Ustazah. Tapi, masalahnya Papa aku yang tak suka. Alah Wadah, kalau kau sukakan Amir, kau berubah je lah. Pedulikan pasal bapa kau tu. Nanti nak kahwin kau, bukannya bapa kau. Masuk bab kahwin pula dia ni. Hello, kita SPM pun tak habis lagi cakap pasal kahwin. Kita minum nak?
Amir. Ana nak minta tolong hantar sikit ni. Tolong apa pula ni? Tolong karangkan surat cinta. Boleh? Ya Allah. Enta ni tak ada kerja lain ke? SPM dah tak lama. Orang duk fokus belajar. Enta nak main cinta-cintun pula. Alah, tolonglah. Surat ni untuk Wardah. Wardah? Tolonglah. Enta tahu kan? Benda tu menyalahi peraturan sekolah. Kalau guru disiplin buat spot check dan jumpa surat cinta tu, tak pasal-pasal kita berdua kena rotan. Tolonglah, Mi. Hantar pandai tulis surat cinta. Hantar tulis je surat tu. Yang lain, Ana uruskan. Rahsia kita pasti selamatlah. Baiklah. Untuk surat perkenalan ni je tau. Untuk surat yang seterusnya, Enta tulislah sendiri. Okey. Bila Enta nak tulis surat tu? Malam ni Ana tuliskan. Bagus. Esok Ana ambil surat tu ke hantar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita apa ni? Ya, aku tengok pelajar-pelajar junior macam tak suka je dengan kau. Kenapa? Alah, mereka cemburu kat aku lah tu. Takut. Aku rasa kan, sebab kau ni hasar sangat. Cubalah kau ubah sikit cara bercakap dengan pelajar lain. Aku dah memang macam ni. Nak ubah apa lagi? Wadah, gaya kau ni kan memang tak sesuai tau kalau nak couple dengan Amir Mukhlis. Wah, sekarang nak jadi penasihat cinta aku pula. Kelas ke Tasnim? Amboi, memanglah aku ada kelas. Kelas tambahan. Pandailah kau. Kau ada idea? Jom potong barisan. Panjang tu nak queue lambat. Dah, janganlah macam ni. Kau ni asyik potong barisan je. Malulah sikit. Ada aku kisah. Kau nak begini? Jom ikut. Ada. Apa khabar? Baik. Handsome-nya Abang Zainal hari ni. Ya Allah, nak jumpa siapa-siapa ke? Abang Zainal, tunggu Wardah lah. Tunggu Wardah? Ya Allah, terharunya. Jauh pula. Sebelah saya boleh? Nah, ambil Allah Akbar. Oh, terima kasih banyak Abang Zainal. Naik kali tu elok-elok kan tumpah susah. Okay, bye. Dah lalang tu lagi satu gelas Abang Zainal. Nah, ambil. Sini pun kau. Kau cari aku Yalah. Wadah, kau tak sepatutnya layan Abang Zainal tu macam tu tau. Kau tak rasa ke tindakan kau tadi tu agak kurang sopan? Dia tu kan orang istimewa. Wah, dah nak jadi penasihat disiplin aku pula ni. Alah, aku gurau-gurau je kot. Saja suka-suka.
Yelah, aku tahulah yang kau tu sekadar saja suka-suka. Tapi, boleh tak kau bayangkan nanti kalau adik kau diperlakukan macam tadi? Apa kau rasa? Sakit hati kan? Marah kan? Okeylah, relax lah. Tahu siapa salah. Bukan saya. Bermain kau ni. Wada, aku risaulah kalau kau terus kekal macam ni. Aku takut nanti kau akan dapat suami yang buruk perangai dia. Kau nak dapat suami yang jahat? Kau nak? Memang aku tak nak suami perangai macam papa aku. Menyusahkan semua orang. Entah tulis surat ke siapa? Entah tak tulis lagi ke? Belum. Entah surat apa daripada Ana? Entah tulis surat cinta ke? Lebih kurang macam tu lah. Mei, Entah tahu kan? Kita ni penghafal Al-Quran. Tak boleh main cinta cintun. Kalau guru disiplin dapat tahu, habis Entah. Lagipun Ustaz Amdi harapkan Entah untuk buat majalah sekolah. Kalau Entah sibuk dengan benda haram ni, Ana risau kalau majalah sekolah tak sempat siap. Ana tahu, tapi pasal benda ni Entah tak payah beritahu dengan orang lain. Entah ni, kenapa Entah sanggup? Sebenarnya bukan Ana yang nak buat semua ni. Ini mesti Zaki yang suruh kan? Dia minta tolong Entah untuk tuliskan surat cinta kepada Wadah. Lebih kurang macam tu lah, Rahim. Amir, kenapa Entah sanggup? Kan Ana dah cakap, Papa Wadah tu tak sukakan pelajar agama. Jangan bermimpilah nak mengurat si Wadah tu. Setahu Ana, Wadah tu pun bukan jenis yang sukakan pelajar tahfiz. Dia lebih sukakan pelajar yang buta-buta. Ana sebenarnya terfikirkan apa yang Ustaz Amdi cakapkan. Tapi bagaimana kalau surat ni boleh mengubah sikap yang ada dalam diri dia? Jangan bermain dengan api, Meh. Benda macam ni boleh mengganggu hafalan Al-Quran kita. Boleh membawa kepada zina hati, Masya Allah. Kalau sekadar nak cuba-cuba, lebih baik tak payah. Ana takut ada pihak yang kecewa dan terguris pula. Tak apa, Rahim. Ana sanggup tanggung semuanya. Betul lah kata Tasnim. Kalau aku terus berperangai macam ni, macam mana aku nak dapat jodoh lelaki yang baik? Kalau aku perangai macam beruk, maka beruk jugalah yang berkenan kat aku. Ada ke orang macam Amir sukakan perempuan macam aku, ya? Sudah tentu dia tak mahu. Boleh ke aku berubah jadi lebih baik? Jadi muslimah sejati. Macam mana? Surat dah siap? Sudah. Entah nak sekarang ke? Mestilah nak baca dulu. Ana yakin Wadah kata goda. Okey. Tapi Entah akan jaga elok-elok. Jangan biarkan orang lain tahu. Mestilah Ana tak akan bocorkan. Ini rahsia kita. Baiklah semua.
Ustaz sudah pun habis mengajar kandungan buku teks. Kita ada masa lagi lebih kurang dalam 15 minit. Jadi kita buka pada sesi soal jawab. Kepada antum semua yang ada soalan, dipersilakan tanya ya. Ustaz, boleh ke berikan panduan dan tips bagaimana untuk memilih pasangan hidup yang baik? Bagus soalan tu Rahim. Kita ada 3 perkara yang kamu perlu awasi dalam pemilihan jodoh, ya. Yang pertama, jangan memilih wanita semata-mata kerana kecantikannya. Pilihlah kerana agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengawini wanita kerana kecantikannya, akan diharamkan ke atasnya hartanya dan kecantikannya. Habis tu, cinta pandang pertama tak boleh ke Ustaz? Bukan tak boleh. Cuma cinta pandangan pertama ni kurang sesuai untuk dijadikan ukuran bagi pemilihan pasangan. Perlu ada penilaian yang lebih mendalam dalam aspek agama. Panduan kedua, jangan memilih kerana populariti. Periksa dahulu kenapa namanya disebut-sebut. Kalau kemasyhurannya disebabkan ilmu dan keagamaannya, yang tu tidak mengapa. Tapi kalau disebabkan kekayaannya ataupun kecantikannya semata-mata, jadi abaikanlah. Panduan ketiga, jangan memilih wanita yang mesra alam, yang bercakap tidak kira tempat. Pilihlah wanita yang pendiam, maksudnya bercakap apabila perlu saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah tempat yang layak untuknya. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz. Zaki dan Wardah tak sesuai. Kalau Amir dan Wardah sesuai. Ni, Ana fikir Wardah tak sesuai dengan Zaki. Pasal dengan Enta ni, kenapa tiba-tiba buka cerita pasal Wardah pula? Yelah, Wardah tu sepupu Ana. Seburuk-buruk dia pun, dia tetap sebahagian daripada keluarga Ana. Jadi, Ana kena masuk campur. Okey, Ana tak kisah kalau Enta nak masuk campur. Cuma, apa yang Enta nak buat? Macam ni. Keluarga Wardah memang bermasalah. Tapi Ana percaya, Wardah masih boleh dibimbing. Cuma dia perlukan orang yang sesuai. Dan Ana rasa Zaki belum mampu untuk membimbing dia. Maksud Anda? Maksud Ana, Zaki tak patut berkawan dengan Wardah. Dia cuma ingin untuk nak berseronok je. Ana rasa lebih baik Wardah bercinta dengan lelaki macam Enta. Itu pun sekiranya Enta sedia ambil risiko. Rahim. Ana tak faham apa yang Enta cakapkan ni. Macam ni. Ana akan aturkan hubungan ni agar Wardah dan Enta dapat berhubung. Dan Ana rasa Zaki tak perlu ada dalam hubungan ni. Tapi Rahim, Ana tak rasa ni satu idea yang baik. Wardah, awak tak teringin ke nak bercinta balik dengan saya macam dulu? Saya boleh bawa awak jalan-jalan. Aku tak minatlah jantan macam kau. Belagak je lebih. Ilmu agama? Hampir. Ma, kenapa Mama nampak macam muram je ni? Papa ada buat hal Dahlah, tak apa. Kamu tak payahlah nak fikir pasal ni. Kamu nak ambil peperiksaan kan? Fokus pada pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi.
Maafkan aku kerana datang mengganggu ruang hidupmu tanpa izin. Aku tidak berniat mengemis cintamu. Zaki kirim surat cinta ke aku. Tapi kan, bila aku baca surat tu, aku rasa macam bukan dia lah yang tulis. Sebenarnya Pak Imam bangga dengan kamu. Dengan pencapaian kamu sebagai imam, sebagai penasihat, menunjukkan pakej seorang anak muda yang baik dekat kampung ni. Alhamdulillah. Cuma itu kalau kamu dapat pertikatkan ayat-ayat Quran yang kamu baca tu, baca dengan tartil, baca dengan baik, jangan lupa ayat Quran berkenaan. InsyaAllah kamu akan berjaya dalam SPM nanti. InsyaAllah. Cinta